Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada segmen Jenayah Tanpa Sepadan, pada hari ini akan membincangkan isu pornografi kanak-kanak di media sosial. Baru-baru ini terdapat isu yang tular di platform Twitter mengenai seorang remaja bawah umur yang mempromosikan bahan pornografi. Dalam rakaman di posting tersebut, kelihatan seperti aktiviti sebegini dianggap biasa. Bersama-sama kita pada hari ini terdapat tetamu iaitu Assistant Superintendent Polis ASP Muhammad Zairi bin Hasni yang merupakan Pegawai Penyelaras Kursus Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga merupakan Pegawai Penyiasat Inspektor Pematuhan Standard di Parlimen Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Baiklah Tuan, pada pendapat Tuan, bagaimanakah isu sebegini bermula? Okey, berkaitan dengan isu pornografi kanak-kanak ni, pada pendapat saya lah, isu ini berpunca sebab bila ada permintaan yang luas, terutama dalam media sosial. Tambahan sekarang ni orang kata penggunaan media sosial tu terlalu bebas tanpa sekatan. Dalam negara kita pun walaupun ada saluran-saluran yang cuba untuk menyekat laman-laman web berkaitan pornografi ni, tapi masih ada kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh kita sendirilah yang cekap ni untuk mengakses laman web pornografi tersebut. So bila ada permintaan di situ, akan banyaklah berlaku proses seperti menjual, seolah-olah benda tu tidak berlaku. Apabila ditangkap dan disoal siasat, banyak yang mengaku tidak tahu terdapat kata undang-undang yang berkaitan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang boleh dihukum hukuman penjara dan sebatan lah. Itu yang menyebabkan bermulanya berkaitan dengan penyebaran pornografi kanak-kanak ni. Apakah boleh Tuan terangkan apakah yang dianggap sebagai pornografi kanak-kanak dan adakah isu ini suatu perkara yang baru? Okey. Sebenarnya isu pornografi kerajaan telah mengubah rang undang-undang berkaitan dengan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak tahun 2017 telah digubahlah undang-undang ini. So kalau ikut tafsiran, maksud sebenarnya yang dikatakan apa itu pornografi kanak-kanak, dia sesuatu yang dalam bentuk gambaran, bentuk visual, audio, bertulis, bentuk gabungan visual, audio, bertulis atau dengan apa-apa cara lah berkaitan dengan tata cara atau kelakuan seorang kanak-kanak secara seksual. Ia membuatkan juga perbuatan kelakuan seksual secara terang-terangan ni, dia bermaksud persetubuhan atau perbuatan yang memberahikan. Dia banyaklah melibatkan alat-alat kelamin ataupun ada perbuatan yang menggunakan apa-apa objek. Visual, gambaran semua itu yang melibatkan kanak-kanak itu didefinisikan sebagai pornografi kanak-kanak lah, secara ringkasnya. Okay. Terdapatkah cara bagi mengawal aktiviti sebegini khususnya pornografi kanak-kanak di media sosial? Okey, sebenarnya kerajaan kita juga bekerjasama dengan terutamanya daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia lah, SKMM, bersama PDRM dan juga syarikat-syarikat telekomunikasi telah menubuhkan satu jawatankuasa yang dipanggil untuk jawatankuasa ini, dia unit tindak khas untuk memantras kesalahan jenayah seksual kanak-kanak di media sosial lah, terutamanya. Dan badan yang ditubuhkan ini memang tujuannya untuk memantau individu-individu yang melayari, yang mengakses laman web berkaitan dengan pornografi kanak-kanak terutamanya. So selain daripada itu, sebenarnya pengawalan daripada ibu bapa itu sendirilah, kawalan penggunaan media sosial, kita termasuk kita juga, kita kena ada kesedaran apa itu bahaya, apa yang do and don'ts dalam menggunakan media sosial. Selain daripada tindakan daripada kerajaan, sebenarnya cara untuk menghalang ataupun mencegah pornografi kanak-kanak itu adalah daripada diri kita sendiri dan juga masyarakat semualah, terutamanya ibu bapa, bagi mengelakkan berlakunya salah guna media sosial oleh anak-anak dan menyebabkan berlakunya punca penyebaran pornografi kanak-kanak. Macam yang saya pernah cakap sebelum ni kan, kita mudah terpedaya dengan janji-janji manis dalam media sosial ni. Kononnya ada yang setengahnya disebabkan rasa sayang, percaya, cinta dan sanggup menggadaikan semua-semua itulah.
Saya pernah cakap, Seri pun pernah dengar kan sebelum ni. Abang janji lepas rakam abang delete. Last tersebar lah. Jadilah macam-macam hal. Okey, contoh dia. Okey, jadi Tuan, kebiasaannya jenayah pornografi kanak-kanak ni bermula daripada orang dewasa. Tetapi dalam isu ni dia bermula daripada remaja itu sendiri. Jika disabitkan kesalahan, siapakah yang terlibat dan apakah hukumannya? Okey, kesalahan yang macam dengan konteks yang kita bincang yang berkaitan dengan Twitter tu, suspek itu pun telah direman di penjara di lokap IPD Kajang, dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 292 Kanun Kesiasaan yang mana dia memiliki dan menyebar apa-apa barang kaitan dengan perkara lucah, dan juga Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. So kanak-kanak dalam konteks ni dia remaja, bawah berusia 18 tahun ke bawah merupakan kanak-kanak. Apa-apa konteks ataupun isu gambaran apa yang melibatkan seks pornografi kanak-kanak ini akan disiasat di bawah Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. So jika disabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun ataupun dan dikenakan denda sebanyak 10,000. Itu antara kesalahan minimum lah di dalam Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Dan kesalahan maksimum di bawah Akta Kesalahan Kanak-kanak ni, kita boleh kenakan maksimum penjara sehingga 30 tahun dan juga sebatan sehingga 6 sebatan. Dia termasuklah dalam kita menerbitkan apa-apa yang berunsur lucah, mengakses bahan-bahan lucah, memiliki, menyebar, semua itu ada kategori-kategori kesalahan dia di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Tak kira remaja ke dewasa ke, siapa yang terlibat dalam salah laku ini akan disiasat dan dikenakan tindakan undang-undang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri episod kali ini, boleh Tuan kongsikan adakah pihak PDRM sedang dalam tindakan bagi mengawal aktiviti sebegini di platform atas talian, tak kira isu pornografi kanak-kanak atau jual beli barang yang tak sah seperti dadah atau barang yang tidak terdaftar dengan pihak sepatutnya? Okey, untuk makluman semua, sebenarnya PDRM sentiasa memantau apa-apa transaksi jual beli ataupun apa-apa juga perniagaan dalam talian, terutama dalam media sosial. Kalau kita boleh dapati sekarang ni dengan mudahnya dijual secara terang-terangan, contoh dadah dan peralatan menghisap dadah banyak dijual di dalam seperti Shopee, platform seperti Shopee dan juga lain-lain lagi lah. So ada pihak polis bersama dengan SKMM dan juga syarikat-syarikat telekomunikasi sentiasa memantau lah benda-benda ni. Sekiranya anda terlibat dalam salah satu perkara yang memang salah di sisi undang-undang, jangan terkejut tiba-tiba polis sampai depan rumah dan anda akan kenakan tindakan. Memang perkara ini dipantau, sentiasa dipantau oleh unit khas dalam PDRM. Baik Tuan Zari, terima kasih kerana hadir sama bersama kita di episod kali ini. Terima kasih Tuan. Isu ini perlu dipandang serius bagi mengelakkan perkara sebegini menjadi kebiasaan di media sosial. Bersama kita menjaga generasi muda yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang. Berjumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih.